Okey, hari ini Umi Nur akan kongsikan cara-cara nak buat kek pisang. Kek pisang ni selalunya kita guna bahan utama dia adalah pisang. Pisang yang dah masak. Dan lepas tu kita akan asingkan sedikit untuk hiasan. Okey. Hiasan bahagian atas. Okey, bahan-bahan utamanya adalah pisang, tepung gandum. Kalau ada self raising flour, dia tak perlukan ni lah baking tepung penaik, iaitu baking powder atau baking soda. Jadi memandangkan guna tepung gandum biasa, perlukan dua barang ni untuk menaikkan, menggeburkan kek tu. So itu adalah pilihan kepada pengganti tepung naik sendiri. Tepung naik sendiri tu sebenarnya dia dah siap ada bahan yang kedua ni tadi, dia dah siap sediakan. Jadi kalau kita tak ada tepung tu, kita gunakanlah tepung biasa berserta dengan baking soda dan baking powder. And then yang seterusnya kita perlukan garam halus sedikit, gula halus dan juga margarin. Kadang-kadang kalau kita tak ada margarin, kita boleh guna plantar ataupun minyak masak. Minyak masak tak kisahlah jenis daripada kelapa sawit ke minyak kelapa ke, asalkan ianya adalah dalam bentuk minyak cecair. Kalau nak campur keduanya pun boleh. Kita ada pilihan lah, sama ada pilih salah satu. Sama ada nak pakai margarin, kita kena mesin dululah, cairkan dulu ke ataupun mesinkan dulu margarin bersama dengan gula halus. Okey. Kita juga ada oat. Sekiranya kalau nak tambah fiber dalam kita punya kek tu, kita boleh tambah oat. Juga selain oat, kita boleh tambah kelapa yang diparut. Untuk melemakkan lagi kek tu, kita boleh taruh susu. Tanpa susu pun boleh, nak tambah susu pun boleh. Itu terpulang kepada apa yang ada di rumah. Okey. Okay, cara kita nak memotong pisang ni, ada cara nak lenyek nak pecah-pecahkan pisang ni, ada banyak cara lah. Sama ada kita masuk dalam blender, kita potong kecil-kecil macam ni, kita masukkan ke dalam blender. So bila kita dah masuk dalam blender, kita boleh terus tambah sedikit air dan kita kisar. Itu cara pertama. Dan cara lain pula, kita boleh potong kasar, kita masukkan dia ke dalam bekas ni, kita lenyekkan dia pula. Kita potong secara kasar. Lepas tu mana yang hitam ke apa tu kita bersihkan. Macam ada urat-urat apa ni, kulit tu kita buang juga, bersihkan supaya tak adalah nampak hitam dalam kita punya kek nanti. Okey, kita ada boleh lenyek dengan apa ni, alat pelenyek ya. Sama ada kita gunakan pelenyek ni, boleh juga untuk menghancurkan kita punya pisang. Ada bahan alat yang khas untuk melenyek pisang kan, ataupun kentang, dah alat dia. Okey, seterusnya kalau kita tak guna, tidak ada alat pelenyek ni, kita boleh guna cawan kaca ke, cawan plastik ke, kita boleh guna juga. Ini tunjukkan juga di sini caranya. Kita ambil cawan, kita bersihkan dulu. Bersihkan terlebih dahulu, kemudian kita boleh lenyek dia menggunakan cawan. Ini bukan alasan untuk tak ada alat ya. Kita boleh gunakan apa sahaja yang ada di rumah untuk kita guna, memudahkan kita membuat kerja. So kita guna sama ada untuk bahagian bawah untuk cawan ni, kita boleh lenyek juga pisang Ada juga orang guna blender dan sebagainya. Jadi yang penting pisang tu kita dapat hancurkan dia. Okey. Okay, untuk menyediakan loyang masak ni, kita gunakan kertas minyak ataupun parchment paper untuk kita lapik supaya kek tu nanti tak melekat pada loyang.
Contohnya kita ukur ukuran ni, kemudian kita potongkan ikut saiz dia begini. Yang penting bahagian bawah tu, bahagian tepi ni dia tak berapa sangat lah, tak. Kalau nak lapik juga boleh juga kita potongkan yang lebihan ni, kita letak di sebelah kiri kanan. Okey, kalau perlulah. Okay, kalau nak taruh boleh juga taruh gini, potong dua ni lebihan ni. Okey, kita letakkan ke sebelah bawah. Sementara tu kita kena taruh sedikit margarin kat bawah ni sebagai pelekat dia, supaya dia tak teralih-alih kan, supaya ni lagipun dia mudah tanggal, memudahkan apa ni, kita nak susun kertas dan juga mudah tanggal daripada permukaan loyang. Okey, ni bawah. Kita kemaskan dia. Bila dah kemas begini, kita boleh sapukan sedikit lagi margarin bahagian ni pula. Dia dah cantik. Okey, ni loyang yang kita sediakan. So selanjutnya, lepas kita sediakan loyang, kita perlu sediakan pisang. Sukatan dia 2 cawan pisang. Kita ada 2 cawan pisang, and then kita ada 2 cawan tepung gandum. Juga kita ada nanti kita ayak lah. Okey, kita nak ayak kita punya tepung, 2 cawan tepung. Kita perlukan 2 cawan tepung gandum. Okay. Dia kalau kita dah guna satu jenis ni, kita guna yang sama lah. Jangan lupa, memandangkan kita guna tepung gandum, kita pakai baking powder. Ini pakai setengah dulu untuk 1 cawan tadi. Ini ada yang dah buka. Ini baking soda pun kita ambil sikit, setengah sudu kecil ni. Kemudian kita ayak dulu satu cawan punya, dan seterusnya nanti kita tambah lagi 1 cawan tadi, dan kita juga tambah balik setengah sudu kecil baking powder, dan juga setengah sudu kecil baking soda. Ini untuk menggebukan kita punya kek tu. Jadi jatuhnya 1 sudu kecil lah kan, sadi setengah-setengah. Kita boleh juga tambah serbuk koko sebanyak 1 sudu besar serbuk koko untuk kita dapatkan warna yang cantik. Tidaklah kalau tanpa pewarna koko, nanti kita punya ni nampak pucat kek pisang tu. Untuk supaya kek pisang kita nampak gelap-gelap sikit, nampaklah menarik. Kau tak, bila tak taruh warna coklat ni, warna koko ni, nanti dia nampak pucat. Nak bagi warna pada pisang tu. Okay, untuk memudahkan kita mencairkan kita punya margarin tadi, Umi nak blend, Umi nak guna sedikit margarin dan sebab kita guna setengah cawan margarin dan juga setengah cawan minyak masak. So
masuk untuk kita sebatikan dia. Kita nak campur dengan gula pasir, gula yang kita dah mesin, gula halus ni, ya. Kita masukkan ke dalam blender. Okey. Kita nak mesin. Okey, ini dia hasil Umi dah blenderkan mesin minyak masak bersama margarin atau butter ke margarin ke plantar ke boleh kan, ada pilihan lah. So gula halus, margarin dan minyak masak. So kita masukkan bahan yang ni tadi ke dalam adunan pisang kita tadi. Selanjutnya kita masukkan telur. Okey, 1 biji, 2 biji. Kalau mandangkan kita punya tadi banyak, kita boleh taruh 3. Okey, 3 biji ya, kita masukkan. Ada 3 biji. Dalam sebati ni kita boleh taruh perasa pisang. Kita ada perasa pisang dan juga esen vanila. Kita gabungkannya bahan-bahan cair ni tadi dahulu, kemudian baru kita masukkan bahan yang kering. Okey. Garam tadi Umi lupa garam halus kita sedikit, secubit, tak banyak lah, secubit garam halus, 2 cubit pun boleh, 2 cubit lah. Okey, untuk menaik rasa dia. Okay. So sekarang Umi nak gaulkan tepung masuk tepung ni sikit demi sedikit ke dalam adunan yang cair tadi. Sebab tu kalau buat kek ni kita perlukan spatula ni lah. Spatula ni dia mudahkan kerja Kita pakai senduk ke apa, kita pakai spatula. Tak apalah, pelaburan yang baik lah. Benda ni kita boleh guna ulang kali kan. Sekarang ada yang jenis tahan panas jenis ni. Dia boleh tahan panas, boleh study lah. Bila-bila beli tu kita tengok dia punya. Okey, mandangkan bacuhan ni dah nak hampir siap. Baik, kita onkan kita punya oven. Onkan oven dah untuk 10 minit. Suhu 170 darjah Celsius, and then kita Celsius. Okey, 170. Kemudian kita pastikan kita panaskan lah kita punya oven dahulu sebelum kita nak masukkan kita punya adunan ni. Dan tadi terakhir sekali kita nak cari. Okey, tambahan lagi, kita nak sedapkan lagi kita punya ni, pastikan kita masukkan 3 suku cawan lah susu. Cukup, sebab telur kita ada banyak tadi, kita pakai 3 biji telur, so kita pakai 3 suku cawan susu cair fresh milk. Okey, nampak mana kita punya ni cair, kita masih boleh masuk sedikit oat untuk dapatkan fiber. Ni nak masukkan sedikit oat.
kurang 1,5 cawan pun. Okey, 1/2 cawan pun. Di dalam adunan kita. So kita ada bahan fiber lah dalam adunan ni. Sebelum ni lupa, kita jangan tinggal pula perasa pisang ni. Perasa pisang ni kalau kita tak ada sudu, kita boleh sukat menggunakan tutup. Kita setutup, satu tutup ni bagi kat bahagian cair tadi. So that's why bila kita pergi ke tempat baking kan, kedai-kedai yang buat kek ke apa tu, kita bau semerbak tu apa dia, bau asin vanila, bau pewangi pisang. So ni pun dah semerbak dah, harum dah. Lepas tu setutup ni lebih kurang 1 sudu kecil lah kita punya apa, asin vanila pula. Kita ada 2 tadi kita taruh. Okey, sekarang kita gaul. Dah sediakan oven, onkan oven untuk 10 minit. Okay, adunan kita ni dah rata digaul. Kita masukkan ke dalam acuan. Okey. Bila kita dah masukkan bajuhan kek tadi, kita ketuk-ketuk sikit supaya dia sekata di bawah. Okey, seterusnya kita susunlah pisang ni sebagai kita punya nampak dia tu kek pisang ni. Ikutlah macam mana nak silang-silang ke macam mana, ikut selera masing-masing lah. Kita masukkan kek kita ke dalam oven pada aras atas bawah, untuk panas atas bawah, dan suhu 170 selama 60 minit. 1 jam dari masa ke semasa. Kita masanya dah 50 minit, nanti kita cek dengan lidi. Pastikan tak ada basah lagi ke tidak. Tak ada basah lagi, maknanya kena api bawah, api atas ni 10 minit lagi tambah. Okey, kek pisang kita dah siap. Makan masa 1 jam 10 minit sebab adunan acuan dia tebal dan adunan dia banyak. Kuih ni daripada acuan ni mula kita longgarkan dulu bahagian tepi ni. Bila dia dah sejuk, kita tunggu sejuk baru kita longgarkan bahagian tepi ni. Kemudian kita gunakan dawai ni untuk balikkan dia. Kita balikkan untuk kita tanggalkan kita punya kertas tadi, kertas minyak ni. Okey. Selanjutnya kita ambil pinggan, kita terbalikkan pula ke atas pinggan. Okey, dah selesai.
So kita nak cuba rasa apa rasanya kek pisang kita. Bismillahirrahmanirrahim. Pisang kita gebu gebu, lembut ada hiasan pisang di atas. Okey, kita hidangkan untuk minum. So ini akan cuba potong nariknya. Okey, dah boleh dihidangkan makan bersama keluarga. Okey, sama besar kita. Okey, ini dia kek pisang yang telah siap dimasak. Boleh dihidang kepada keluarga, untuk dihidang kepada seisi keluarga. Semoga sama-sama mendapat manfaat, dan sekiranya ianya bermanfaat, tolong share, like dan subscribe. Selamat menjamu selera. Jumpa lagi. Assalamualaikum.